Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menjelaskan isu pemindahan dan penerimaan organ manusia dan kaitannya dengan kaedah-kaedah fiqh. Pemindahan organ manusia kepada manusia lain merupakan kaedah baru dalam dunia perubatan dan telah berkembang di abad ke-20. Oleh itu, hukum-hukum mengenainya tidak terdapat secara jelas dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak pernah dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dari perspektif Islam pula, hukumnya adalah harus berdasarkan ijtihad yang dibuat oleh ulama-ulama kontemporari di seluruh dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan pemindahan dan penerimaan organ? Pemindahan organ adalah satu pembedahan bagi menggantikan organ yang bermasalah atau berpenyakit dengan organ yang baru. Manakala penerimaan organ pula ialah suatu prosedur pembedahan yang melibatkan pemindahan organ dari penderma kepada penerima organ. Kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan. Terdapat beberapa kaedah fiqh yang boleh diguna pakai dalam menentukan keharusan hukum mengenai isu pemindahan dan penerimaan organ kepada pesakit yang mengalami kegagalan fungsi organ peringkat akhir ini. Tujuan utamanya ialah untuk memenuhi salah satu tuntutan maqasid syar'iyah, iaitu menjaga nyawa manusia di samping mempertingkatkan kualiti hidup penerimanya. Antara kaedah tersebut, yang pertama adalah maslahah al-mursalah, iaitu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan atau kemudaratan yang merosak. Kaedah yang kedua adalah kaedah al-aslu fil al-asya' al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim, yakni asal pada kebanyakannya perkara adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan ianya haram. Keharusan pemindahan organ ini adalah apabila tidak ada alternatif yang lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Kaedah yang ketiga adalah al-umur bimaqasiduha, iaitu segala perkara itu bergantung kepada tujuan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Mereka yang menderma organnya untuk menyelamatkan nyawa manusia lain adalah dianggap sebagai membuat kebajikan seperti mana mereka yang mendermakan harta. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maksudnya, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Kaedah yang seterusnya adalah ad-darar yazalu, iaitu kemudaratan hendaklah disingkirkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32, maksudnya, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah iza ta'arada mufsadatani ru'i a'zamahuma diraran biirtikabi akhfahuma, iaitu apabila bertembung dua kemudaratan hendaklah diberi perhatian kepada mudarat yang terbesar di antara keduanya dengan memilih kemudaratan yang lebih ringan. Kaedah yang keenam adalah al-musyaqqah tujallibu at-taisir, iaitu kesukaran yang munasabah menjadi sebab kepada kemudahan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, maksudnya Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Kaedah yang terakhir adalah kaedah ad-darurah tabihu al-mahzurah, iaitu darurat mengharuskan yang dilarang. Islam memberi kelonggaran atau rukhsah kepada mereka yang berada dalam keadaan darurat dari pandangan syarak melakukan perkara yang haram untuk menghilangkan kemudaratan dengan syarat tidak ada pilihan lain yang halal. Kesimpulannya, keharusan hukum pemindahan dan penerimaan organ ini adalah untuk memenuhi tuntutan maqasid syar'iyah, iaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan rawatan yang dilakukan merupakan pilihan terakhir dan dalam keadaan mendesak dan mustahak serta nyawa pesakit bergantung kepada pemindahan berkenaan. Mengikut fatwa yang ada, pemindahan dan penerimaan organ ditentukan sebagai harus dengan syarat-syarat tertentu.
Walau bagaimanapun, masyarakat Islam di negara ini tidak didedahkan dengan syarat-syarat yang ditentukan, menyebabkan dalam amalannya keharusan hukum dianggap sebagai tanpa syarat. Oleh yang demikian, syarat-syarat keharusan fatwa perlu disertakan setiap kali perkara dirujuk. Alhamdulillah, selesai penjelasan yang ringkas daripada saya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, dipersilakan untuk baca caption yang disediakan di bawah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.